Easy Adu, aplikasi telefon pintar yang dibangunkan membolehkan pengguna untuk membuat aduan secara terus. Lebih 25 kategori aduan yang boleh dipilih di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan perkhidmatan geotag untuk mengenal pasti lokasi kesalahan yang diadu. Easy Adu memudahkan pengguna membuat aduan bila-bila masa dan di mana sahaja. Hanya dengan beberapa langkah mudah, masalah yang ada dapat dilaporkan. Muat turun sekarang untuk perkasakan hak pengguna anda. Easy Adu, saluran aduan kepenggunaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Baiklah, bersama dengan saya Muhammad Haziq, pengacara untuk anda, bagi live bicara kesihatan kita sedap-sedap juga, tapi kesihatan kena jaga. Okey, baiklah, apa topik yang akan kita bawakan pada hari ini adalah berkenaan dengan pemakanan yang melibatkan kesihatan tubuh badan kita. Kita kadang-kadang dah sedar dalam tak sedar kita makan apa yang kita boleh dapat, masin ke, manis ke, masam ke, semua kita masuk dalam mulut, masuk dalam mulut, tapi ada tak kita tahu ataupun kita sedar ataupun tidak nutrisi khasiat yang kita makan tu. Jadi pada hari ini kita ada bawakan tetamu, jemputan khas kita pada hari ini. Jadi baik, kita ada Puan Suraini. Okey, baik Puan, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, Selamat pagi Pak Aziz ya. Ya, baik Puan. Puan, boleh tak Puan perkenalkan diri dan sedikitlah perkenalan berkenaan dengan Puan. Silakan. Okay, saya Suraini Wahab, nutritionist. Dah lebih kurang 25 tahun saya bertugas sebagai nutritionist dan 10 tahun saya berada di Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi pada tahun 2014 saya saya dah letak jawatan dan sekarang saya adalah nutrition consultant untuk beberapa program dan juga saya ada buat juga beberapa konsultansi untuk agensi dan juga corporate lah for wellness program. Okey, baik Puan, terima kasih atas perkenalan, sedikit perkenalan berkenaan dengan Puan. Okey, baik Puan, jom kita pergi dengan topik kita pada hari ini. So, soalan saya yang pertama adalah berkenaan dengan amalan makanan sihat ni. Okey, kita sering berpandukan kepada piramid makanan. Dalam kategorinya tu adalah terkandung bahagian protein. Jadi bila kita sebut saja soalan protein ni, adakah amalan mengambil protein secara berlebihan ni bagus sebenarnya? Apa pendapat Puan? So sebenarnya kalau kita tengokkan kepada kita cerita tentang pemakanan yang seimbang lah. So ada juga setengah orang dia mengambil protein yang berlebihan, ada juga yang mengambil karbohidrat yang berlebihan, ada juga yang mengambil lemak yang berlebihan lah. So di antara tiga-tiga komponen itu kita fokus kepada komponen protein. So apa keperluan protein? Jadi pertama kita kena tahulah berapa banyak kita perlu. So kalau kita ikut Malaysia, kita ada recommended nutrient intake lah, RNI for Malaysia dan juga Malaysia Food Pyramid. So berapa banyak protein yang saya kena ambil? So kalau ikut RNI, keperluan protein untuk individu dewasa adalah 1 gram untuk setiap berat badan. So maknanya contoh katalah berat dia adalah 50, maka dia perlu protein tu adalah 50 gram. Lebih kurang macam itulah. Tapi ada juga orang yang buat protein diet. So maknanya diet dia tinggi protein. So tinggi protein tu mungkin dia ambil lebih daripada keperluan yang diperlukan, tetapi dia kurangkan pengambilan protein tu, pengambilan dekat mungkin karbo ataupun mungkin lemak. Jadi berapa banyak keperluan kita, kalau kita nak ambil lebih lah, contoh berapa banyak had yang kita boleh ambil. Kalau ikutkan kita punya recommended, kita tak boleh ambil lebih daripada 45% of the total calorie intake setiap hari. Contoh macam tu. Contohnya macam katakanlah saya pengambilan kalori saya adalah 1500. So berapa keperluan protein saya? Saya boleh ambil antara 20-25% saja. So saya tak boleh ambil, kalau saya nak ambil lebih, saya tak boleh more than 45%.
Boleh tak? Macam tu. Boleh Puan, boleh. Tapi Puan, kalau untuk protein, apakah mungkin makanan yang sesuai untuk kita ambil? Ada sebab kita boleh tahu protein ni biasanya selalu dikaitkan dengan mereka yang selalu pergi ke gym. Jadi bagaimana pula untuk mereka yang tidak ke gym? Apa makanan protein yang sesuai untuk mereka ambil? Macam tu. Okey, protein dia ada banyak sumber, ada daripada sumber haiwan dan juga ada daripada sumber tumbuhan lah. Okey, kalau kita tengok sumber yang paling senang adalah telur, ayam. Telur, ayam, ikan, daging dan juga daripada daripada sumber laut lah, macam sotong, udang, kerang, tu adalah sumber-sumber protein lah. So kalau kita tengok, actually kita ada a variety of sources of protein tau. Kalau kita tak nak makan daripada sumber haiwan, kita ada daripada sumber tumbuhan. Okay, contohnya adalah daripada sumber ke kacang, macam tempe kan. Haziq makan tempe tak? Makan Puan, makan. Tempe sambal. Tempe. Lepas tu kita ada daripada kacang soya punya sumber. Kita juga ada daripada ke kacang. Contoh macam dal, kacang kuda kan, nuts and seeds tu juga boleh provide kita sumber protein harian kita lah. Okay, baik. So kita dah selesai berkenaan dengan soalan yang pertama. Okay, kita ada macam-macam, kita ada protein yang kita boleh ambil daripada tumbuhan, haiwan dan ada juga daripada ke kacang. Okay, untuk soalan yang saya kedua, memetik kepada laporan yang disiarkan oleh Utusan Malaysia, lebih 50% rakyat Malaysia obesiti. Okay, ini merupakan peratusan yang tinggilah jika kira-kira. Namun apakah Puan, obesiti ni ada kaitannya dengan pengambilan protein yang berlebihan? Mungkin Puan boleh huraikan dengan lebih lanjut, silakan. Okey. Berat badan berlebihan ni dia ada banyak faktor lah, tapi kita tak boleh nafikan lah. Faktor utama dia adalah pengambilan makanan yang berlebihan. So maknanya kita makan lebih daripada keperluan kita. Okey, contohlah saya perlu 1500 kalori setiap hari kan. Tapi saya makan lebih daripada 1500, saya makan 2000, kadang-kadang saya ambil 3000 contohnya lah kan. Dan lebihan kalori ni yang akan disimpan sebagai lemak dalam masa yang lama, so akan berlakulah sama ada berat badan berlebihan ataupun obesiti. So dari mana datangnya kalori? Okay, kalori hanya datang daripada 3 sumber utama. Pertama daripada karbohidrat, iaitu daripada nasi, roti, mi, kuih tiaw, apa je lah yang karbohidrat, tepung, kuih buih. Yang kedua datang daripada sumber protein, daripada ikan, ayam, daging, any sumber protein. Dan yang ketiga adalah datang daripada sumber lemak. Contohlah kalau saya ambil karbohidrat sikit, protein lebih, lemak kurang. So tidak berlaku lebihan kalori, maka tidak berlaku peningkatan berat badan. So masalah dekat sini, bila kita ambil banyak karbo, ambil protein yang berlebihan, dan protein pula adalah sumber daripada sumber haiwan yang tinggi dengan kandungan lemak, maka lemak pun berlebihan, maka berlakulah peningkatan berat badan. Tetapi Haziq, saya nak tekankan lagi sekali. Ya Puan. Sebenarnya pengambilan protein ni dia bukan saja dikaitkan dengan peningkatan berat badan. Kalau kita ambil berlebihan mengikut keperluan melebihi keperluan kita. Tetapi juga pengambilan protein yang berlebihan dia boleh mengakibatkan satu adalah kehilangan kalsium daripada badan kita melalui loss of calcium lah. Sebab kita ada kajian kalau orang ambil lebih protein maka dia hilang kalsium daripada dalam air kencing dia lah. Dan yang kedua adalah meningkatkan risiko untuk renal calcium stone, batu dalam dalam buah pinggang lah. So that's why kita selalu cakap kalau nak ambil protein ataupun apa saja makanan, ikut keperluan badan kita, jangan ambil berlebihan lah.
Okey, baik Puan. So untuk kita biasanya adalah mitos-mitos, adalah ura-ura, kata-kata orang tua berkenaan dengan berkenaan dengan makanan ni kan. Ada orang cakap jangan ambil telur tu berlebihan, nanti ada penyakit. Mungkin Puan boleh tak terangkan huraikan berkenaan dengan mitos kata-kata orang tua biasanya kita dengar, jangan makan telur banyak sangat. Okey, sebenarnya telur adalah satu kategori protein yang baguslah sebenarnya, salah satu daripada sumber protein yang bagus. Okey. Seperti yang saya terangkan tadi, berlebihan tu adalah mengikut kalau kita tak ikut keperluan kita. So that's why kita kena tahu sebenarnya berapa banyak yang kita perlukan kumpulan protein. Sebab contoh satu biji telur ada lebih kurang 5 ataupun 6 gram protein katakanlah. So kalau kata kita perlukan lebih kurang 50 gram protein. So selain daripada telur, apa lagi sumber-sumber protein yang lain yang kita boleh ambil. So kalau kita ambil lebihan, barulah dia boleh memudaratkan kita. Dia tak kira daripada sources yang mana. Okay, so cuma kita kena tengok guys tu adalah jenis ataupun cara kita masak yang mungkin boleh menyebabkan lebihan lemak daripada mungkin daripada minyak, daripada sumber-sumber dan mungkin daripada cara masakan kita tu. So itu yang kita kena tengok the total lah. Bukan kata makan telur tu tak elok. So kena tengok keperluan kita juga. Of course kalau makan berlebihan, macam contoh kita selalu tengok macam mukbang kan, kadang-kadang makan betul? Sampai 20 biji telur. So of course kan dia macam kita sebenarnya perlukan berapa banyak dan kita makan lebih. Itu yang akan menyebabkan kemudaratan sebenarnya. Okay, baik Puan, terima kasih. So baiklah, untuk soalan yang seterusnya adalah kita masih dalam konteks pengambilan makanan yang sihat, tapi kita nak beralih sedikit dari protein ni kepada benda-benda yang manis. Ini yang biasanya selalu kita ni sebagai kita memang suka benda manis kan? Macam-macam benda manis, gula kadang-kadang kita tak lebih, apa semua. Okey, baik, fokus utama kita adalah pada gula. Kita tahu badan kita ni memang perlukan gula, Puan, tapi seberapa banyak gula yang boleh kita makan, kita boleh consume, dan ada tak alternatif lain yang digantikan sebagai kita consume gula ni? Silakan Puan. Okey, gula yang kita masukkan, kalau keperluan badan kita, sebenarnya gula kita banyak ambil daripada sumber karbohidrat. Kita dapat kita makan nasi, at the end of the process, hasil dia adalah gula. Jadi gula daripada diet kita boleh datang daripada gula daripada makanan, gula daripada nasi, gula daripada buah, juga gula daripada susu, hasil tenusu ya. So sebenarnya gula yang kita masukkan dekat sini adalah gula yang ditambah ke dalam makanan kita. Betul tak? So betul. Itu dinamakan gula sama ada kita selalu biasa dengan gula putih lah, betul tak? Sama ada gula putih ke, gula perang ke, ataupun madu ke, itu adalah a form of sugar yang kita tambah dalam makanan kita. So hari ni tadi kita dah tengok, kita dah makan banyak nasi kita makan banyak karbo punya makanan lah, contoh nasi, roti, mi. Lepas tu kita minum pula air yang ditambah gula. Itu yang menyebabkan pengambilan the total karbohidrat intake kita melebihi keperluan harian kita. Cuma kalau jadi berapa banyak gula saya kena ambil? So kalau ikutkan WHO, keperluan added sugar ataupun gula tambahan atau dipanggil free sugar adalah tak boleh lebih daripada 10% keperluan harian kita, kalori kita, ataupun lebih kurang 50 gram. 10% lah atau lebih kurang 50 gram. Tapi ini adalah untuk mereka yang tak ada masalah kesihatan. Contohnya tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol tinggi kan. Tapi kalau ada masalah kesihatan, kita kena kurangkan lagi kepada 25 gram ataupun 5% ataupun lebih kurang 5 sudu teh sehari. Itu juga termasuk gula yang tersembunyi dalam
muih kita, contoh macam dalam kuih donat kan, dalam kuih kering. So itu termasuk sekali lah. So kalau kita nak minum manis tu, kalau kita rasa macam hari ni nak makan kuih manis kan, so kita elakkan untuk tambah gula dalam minuman kita. So, kalau paling bagus adalah lebihkan minum air kosong, kurangkan tambah gula dalam minuman lah. Betul. Sebab kita pun kalau tengok, kita sepatutnya memang perlu kurangkan gula untuk kita elakkan daripada kemudaratan, dapat daripada pelbagai penyakit kan. Terutamanya kencing manis. Okey, baik Puan. So untuk soalan yang seterusnya, bila kita cakap bila kita bercerita soal pengambilan makanan yang sihat ni, ia tak sekadar sihat tanpa ada gaya hidup yang sihat. Maksud saya gaya hidup sihat ni adalah rajin bersenam, mengeluarkan peluh. Jadi bagaimana dengan pandangan Puan untuk kita nak seimbangkan pengambilan makanan tu dengan aktiviti seharian? Okey, sebenarnya kesihatan kita ni bergantung kepada yang pertama adalah apa yang kita makan. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah apa yang kita fikir. So sebenarnya stres juga macam lifestyle yang stres kan, juga boleh menyumbang kepada masalah kesihatan dan boleh juga menyumbang kepada pengambilan makanan yang tidak sihat. Haziq perasan tak, kadang-kadang bila orang stres kan dia suka makan benda-benda manis kan. Betul. Saya kadang-kadang stres pun makan snack tengah-tengah malam. Gitu. So pertama sekali adalah kita kena kawal apa yang kita fikir. So maknanya stres kita tak boleh letak tepi lah. So kita kena akui dia juga memainkan peranan penting dalam pengambilan makanan kita. So maksudnya emotional eating kan. Makan sebab stres, makan sebab kadang-kadang bila penat pun kita rasa macam I deserve to have this, I deserve to have, betul tak? Macam betul. Hari ni kita penat, konon-konon macam kita banyak buat kerja tapi padahal kita duduk je buat kerja, tak menggunakan movement body kan. Betul. Tapi kita I deserve to have this big bowl ice cream ke apa because I feel so tired kan. So emotional eating, makanan berkaitan dengan emosi, stres tu juga kena salah satu daripada faktor. Yang kedua adalah apa yang kita makan. Dan yang ketiga, apa yang kita minum. Makan dan minum tu memang memainkan peranan yang sangat penting lah. So kita kena pilih yang healthier, kena makan minum lebih banyak air kosong. Dan yang ketiga adalah aktiviti fizikal. So maknanya pergerakan kita, adakah kita lebih banyak duduk atau bergerak, adakah kita lebih banyak baring daripada duduk. So semua tu memainkan peranan yang penting. So lifestyle adalah satu benda yang sangat sukar untuk kita ubah sebenarnya. So tapi tidaklah bermakna saya kena buat exercise, sekarang saya kena berlari. Tak. So kita kena tengok apa yang kita boleh buat dulu dengan mudah lah. Alright. So of course kita faham pengambilan makanan, lifestyle adalah memainkan peranan yang penting, tetapi lifestyle tu bukan sekadar hari ni saya nak pergi jogging, besok saya nak pergi gym, tapi lifestyle tu adalah cara kita berfikir, cara kita bertindak, serta juga tidur yang cukup. Itu juga adalah lifestyle kan. Tidur yang cukup pun memainkan peranan yang penting. Alright. So panjang lebar saya explain. Betul Puan. So biasanya kalau macam kita kontrol diri lah, kita bertanggungjawab atas kita kena kontrol diri kita daripada mengambil makanan-makanan yang berlebihan. Lepas tu kalau mana yang stres tu mungkin stres ataupun buatlah benda lain yang mungkin dapat memberi impact kepada badan. Jangan makan secara berlebihan. Lepas tu hanya yang memudaratkan. So benda tu kita kalau boleh kita elakkan lah sebaiknya. Jadi baiklah Puan. So kita pun dah nak sampai ke penghujung. Terakhir sekali, jika Puan boleh rangkumkan mengenai topik pengambilan makanan yang sihat yang telah kita bincangkan hari ini, terutamanya dalam konteks kita sebagai consumer. Mungkin ada yang baru nak bermula ataupun yang sudah menjalaninya. So maybe Puan boleh bagi sedikit nasihat kepada mereka yang menonton ni, macam mana kita nak mengambil makanan secara sihat, kontrol diri kita. Silakan Puan.
Okey, pertama sekali adalah of course kena cari information ataupun dapatkan maklumat ataupun cari ilmu dulu. Okey, sebab hari ni kalau kita tengok there's too many information, overloaded with the information kan, macam mana orang ni dia cerita macam ni nak sihat, orang ni cerita macam ni nak sihat. So pertama sekali adalah cari reliable source of information. Contohnya macam laman web Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun macam sekarang kan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pun ada buat cerita tentang kesihatan, which is saya rasa macam sangat-sangat happy tau, sebab dulu kita nak minta kerjasama, ini yang terjadi sebenarnya. So everyone kita tak adalah macam nak sihat ni mesti Kementerian Kesihatan je, tak ada kan. So it is very very good effort lah untuk come up with this topic kan. So sebagai seorang individu, pertama you have to be responsible. So kita kena bertanggungjawab pada kesihatan diri kita. At the end of the day kita yang akan ada effects tu, sama ada kita sihat ataupun kita tak sihat. Jadi kita tak boleh nak salahkan orang lain. Betul tak Haziq? Betul Puan. So pertama adalah cari ilmu. Macam mana saya nak sihat sebenarnya? Apa yang saya kena buat? Ada fikir, okey sebenarnya selama ni kalau saya ada masalah berat badan, apa sebenarnya yang saya buat for me to have this problem, for me to have this issue. So only kita je yang dapat ubah. I mean kita tak boleh tanya, okey coach, saya nak kurus macam mana? Sebab kita tahu apa yang kita makan, apa yang kita buat. So pada saya the mindfulness concept is very very important. Mindfulness maksudnya sedar diri lah macam tu. Sedar apa sebenarnya yang saya dah buat sehingga saya put on weight sampai 20-30 kilo. What I am doing wrong all these years. Tu. So saya rasa itu yang pertama. Dan yang kedua barulah kita cari info. Nak kurus ni macam mana? Nak sihat ni macam mana? Saya kena ambil makanan macam mana? Perlu ke saya makan ni? Saya kena ambil sayur, saya kena makan buah. So semua ni dah ada tau dalam garis panduan pemakanan. Kementerian Kesihatan Malaysia dah banyak keluarkan information. Satu hari kena makan 5 sayur dan buah. Okey, minum 8 gelas air kosong. So now the information is over there. So you have to ask yourself, what should I do first? Mana saya nak buat dulu, macam tu. Okay, baik. Boleh? Boleh Puan. So baik Puan, saya kalau maaflah kalau saya nak menambah sedikit. Okey, baik, biasanya kalau Puan seperti yang Puan cakap tadi adalah ilmu. Kita sentiasa cari ilmu berkenaan dengan pemakanan apa semua ni. Okey, so apa yang merisaukan kita berada di luar sana kepada penonton-penontonnya semua, bila kita sentiasa membeli, kita nak sihat tapi kita mengambil suplemen-suplemen yang kita kiranya tidak diluluskan oleh KKM. So apa pandangan Puan berkenaan itu? Saya tambah sedikit lah ya Puan, jika boleh Puan. So silakan. Okey, pertama sekali kita sedar semua orang nak cepat. So kalau kita tengok kan dalam hidup kita ni, kalau boleh kita nak hari ni kita makan ubat, suplemen, besok terus kurus. Macam tu. Betul tak? So saya nak ambil ni supaya saya boleh turun minggu depan 10 kilo. So apa yang saya boleh nasihatkan adalah, kalau kita tengok pokok, Haziq pernah nampak pokok tak? Ada tak dia hari ni jadi benih, besok terus keluar buah? Tak ada. So everything is about process. So kalau kita nak kurus, okey, macam mana cara yang betul? Of course ada setengah produk yang boleh membantu. Okey, kalau untuk memotivasikan kita, tapi kita tak boleh depends on the product. Sebab bila kita masalah berat badan because of kita punya lifestyle, kita punya habit, kita punya makan. So itu yang kita kena betulkan. So kalau untuk nak cari produk lah, pandangan saya tak salah kalau you all ada capacity, tetapi cari atau pilih yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu sahaja yang saya punya pandangan lah. Sebab saya setengah orang dia prefer untuk ambil suplemen, membantu. Suplemen hanya untuk membantu, tetapi the main adalah cara kita makan and lifestyle kita. Itu yang sangat penting untuk permanent weight loss lah.
Betul. Okey, baik Puan. Terima kasih banyak-banyak Puan untuk semua soalan yang telah kita ajukan kepada Puan, dan harapnya kepada penonton-penonton di luar sana yang melihat dapatlah sedikit sebanyak ilmu kita. Okey. So apa yang saya boleh rangkumkan untuk topik kita pada hari ini, sentiasa kontrol diri, jangan terlalu terlebih mengambil makanan, sentiasa kontrol supaya ini adalah satu-satunya cara untuk kita jimat kos, sentiasa cari ilmu, sentiasa kalau kita terasa macam tidak tahu ataupun ni, kita boleh cari kepada pakar Puan untuk bertanyakan bagaimana untuk kita dapatkan benda-benda yang sihat, pengambilan yang secara sihat. So dapatkan pakar untuk benda yang beri manfaat kepada kita. Elakkan kemudaratan yang boleh memberi mudaratlah kepada badan kita, ya. Okey, baik. So itu saja untuk kita punya topik pada hari ini. Semoganya dapat memberi informasi-informasi yang cukup kepada penonton-penonton kita. So itu saja. Jangan lupa untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh keep on follow social media KPDN untuk sesi-sesi live kita pada kita macam hari ini juga. Dan untuk itu terima kasih Puan Suraini kerana sudi berkongsi, meluangkan masa bersama kami untuk topik kita pengambilan makanan secara sihat. Dan itu saja, terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aplikasi Presskecil diperkenalkan untuk masyarakat lebih bijak merancang perbelanjaan. Dengan carian lebih 480 barangan di seluruh Malaysia pada harga terkini. Aplikasi ini juga membekalkan info terkini harga bahan api dan informasi mengenai hal ehwal pengguna. Kelebihan ciri aplikasi ini berikan akses kedai barangan yang berdekatan dengan pengguna berserta penunjuk arah ke premis yang dipilih. Kini urusan membeli anda bukan sahaja lebih mudah, malah lebih jimat. Ayo jadikan aplikasi Presskecil rakan belanja anda. Muat turun dan guna sekarang. Presskecil. Bandingkan harga, baru beli.